Cuma nak explain. Tak apa, kita intro dulu. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Asim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Okay, sebelum korang tertanya-tanya, kamar kita dulu. Korang tengok sekarang kamar ada dalam khemah. Saya bukan pergi bercuti. Saya sebenarnya ada dalam bilik saya saja. Kamu masih ada dalam bilik tapi ada dalam khemah. So tengok khemah tua. Kita tua sekejap khemah kita. Okay, the reason saya ada dalam khemah ni sebenarnya sebab Kamu main dengan anak buah Kak Mas lah. Lepas tu minggu depan pun dia nak main juga dalam khemah ni, dalam bilik Kamu ni. Kecil je. So mungkin dalam minggu ni korang akan nampak beberapa video Kamu bercerita kisah seram dalam khemah ni. Sebab terpaksa lah, tak boleh nak tutup lagi. Nak pasang pun bukannya senang. And macam biasa, budak ni mesti ada nak teman kita. Tada! Hai Otoke. Okay guys, so hari ni kita masih lagi di segmen creepy, di mana Kama akan ceritakan kat korang kisah seram yang diceritakan oleh salah seorang subscriber Kama. Dan kali ni, kita pernah tengok sebelum ni kisah seram hotel dalam segmen creepy Kama. Tapi mostly kisah seram hotel tu pengalaman dia berada di hotel-hotel yang mewah kebanyakannya kan. Dalam 2-3 kisah seram hotel kan. Tapi kali ni, salah seorang subscriber Kama ni dia mengalami pengalaman seram di mana dia diganggu dalam hotel murah. Orang kata itu hotel bajet yang dia terpaksa bermalam dekat situ atas sebab tertentu. Dan hotel itu menjadi murah mungkin disebabkan hotel itu berhantu. So kalau korang dah ready nak dengar, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kita bagi nama pemilik kisah seram hari ni ialah Aiman, bukan nama sebenar. So again, kenapa korang ni? Kenapa panggil Kak Kama? Aiman ni berumur 27 tahun tapi dia bercerita ni memanggil saya Kak Kama. It's okay. So, kisah seram yang Aiman ni alami waktu dia duduk dekat hotel di Kulai. Kalau Kama search nama hotel ni, memang harga dia murah guys. Bawah RM50. Ada agensi yang offer RM44 sahaja. So, kisahnya bermula sebelum Aiman ni bertunang dengan tunang dia yang sekarang. Sekarang ni dah bertunang lah. So, sebelum tu, Aiman ni kerap lah turun ke Kulai sebab tunang dia punya rumah dekat Kulai. So, boleh dikatakan dalam 2 minggu sekali, Aiman akan datang ke Kulai untuk jumpa tunang dia. So, Aiman kata kebiasaannya dia akan berbincang dulu dengan tunang dia sebelum dia datang ke Kulai. Maksudnya, dia bincang dululah dekat mana yang Aiman ni boleh menginap. Ada tak hotel berdekatan dekat situ kan. Sebab Aiman ni rasa segan lah kalau selalu datang nak duduk dekat rumah tunang dia tu lama-lama. So nak dijadikan ceritanya, satu hari ni Aiman ni datang ke Kulai untuk jumpa dia punya tunang, untuk macam makan sama-sama lah. Diorang nak keluar sama-sama kan, nak jalan-jalan dekat area situ. So disebabkan Aiman rasa segan nak berkunjung terus ke rumah tunang dia tu, Aiman minta tunang dia ni carikan hotel yang murah-murah lah berdekatan dekat situ. Sebab Aiman ni nak menginap 1 malam je dekat situ, dekat Kulai tu. Sebab rumah Aiman dengan rumah tunang dia ni memang agak jauh lah. So tunang dia ni jumpalah satu hotel yang berharga RM50 pada waktu tu. And tunang dia kata memang tunang dia pun tak pernah pun duduk dekat hotel tu, tak pernah ni pun, cuma dia jumpa search dekat dalam handphone je lah. Nama hotel tu Star City Hotel. Memang murah. Jadi Aiman ni tak fikir apa-apa pun, macam okey lah asalkan murah kan, nak jimat kos. Sebab kos transport lagi dia nak datang ke Kulai. Jadi dia cubalah rendahkan kos semaksimum mungkin. So dah settle, dah tahu dah tempat yang Aiman ni boleh menginap kat mana. Esoknya Aiman pun bergerak lah daripada Pagoh ke Kulai. Aiman naik motor tau waktu ni. So sepanjang perjalanan dia nak pergi ke Kulai ni, tak adalah benda-benda pelik yang berlaku, benda-benda seram ke apa kan. Cuma time tu memang hujan lebat. Sampai je dia dah sampai dekat air hitam, cuaca dah mula panas balik. So daripada baju dia tu basah lencun, sampailah dah kering balik. So sampai je dekat Kulai tu,
Aiman ni terus pergi ke rumah tunang dia untuk jumpa dengan family tunang dia lah. So lepas dah berborak sikit dengan family apa semua, tunang dia ni temankanlah Aiman ni cari hotel tu. So tunang dia naik kereta lah, bawa sekali bag-bag yang Aiman bawa. And then Aiman ni follow daripada belakang kereta tunang dia naik motor. So sampai je kat situ, Aiman nak bayar deposit untuk check in. Dan deposit dia sangat-sangat murah, berharga RM20 saja. So bila dia tengok kan, dekat dalam tu memang facility dia macam faham lah, hotel murah faham lah kan. Lepas tu nak Aiman ni temankanlah Aiman sampai dekat depan bilik tu untuk hantar beg tau. Lepas tu tiba-tiba tunang dia ni pergi tegur. Dia cakap dekat Aiman, bau apa ni? Pasal Aiman macam, sumpah tu, ni bau kemenyan tu. Aiman memang tahu tu bau kemenyan sebab dulu dia bekas silat tau. Setiap kali diorang nak training silat, biasanya guru silat tu akan bakar kemenyan dulu. So memang dah biasalah bila buka gelanggang je mesti bau kemenyan waktu silat dulu. Jadi Aiman dapat kena pasti tau, bau yang dia bau dekat dalam hotel tu, dekat tangga tu, bau kemenyan. And by the way, dekat hotel tu memang tak ada lift, ada tangga je. Batal Aiman pun letaklah beg apa semua. Lepas tu diorang berdua terus keluar. Sebab nak naik hotel tu cuma nak check in dan nak letak barang-barang je lah. And then diorang keluar, pergi ke JB dan pergi makan, jalan-jalan apa semua. Sampai dah lepas maghrib macam tu, diorang balik. Aiman balik ke hotel tersebut dan tunang dia balik ke rumah. Sampai je dalam bilik hotel tu, Aiman dah siap-siap apa semua, dah mandi, dah solat maghrib apa semua. Dia pun sambunglah video call dengan dia punya tunang tu. Lepas tu dia cakap dengan tunang dia, bau kemenyan tu ada lagi lah. Yang waktu first diorang bau tu kan. Kan diorang dah keluar, pergi jalan-jalan, makan apa semua. Sampai ke Aiman ni balik ke bilik tu pun, still ada bau kemenyan tu. Dia bagilah tahu dia punya tunang tu kan. Tapi diorang just borak-borak macam tu je lah. Tak adalah ambil benda tu serius. Lepas tu sampailah pukul 10 malam macam tu, dia dah end video call dengan dia punya tunang sebab dia kata dia nak tidur. So agak awal lah dia tidur malam tu sebab Aiman dah penat malam tu. Yelah, dia naik motor seharian pergi ke Kulai kan. Lepas tu hujan, tak mandi apa semua. So memang malam tu dia kata dia penat sangat. So lepas dia dah end video call, dia tutup semua lampu tau. Sebab Aiman ni jenis yang kalau nak tidur, dia tak boleh tidur dalam keadaan ada cahaya. Dia kena tutup, kena gelap, semua baru boleh tidur. So lepas dia dah tutup semua lampu, dia biarkan satu lampu terbuka, iaitu dekat tandas. Lepas tu dia buka TV, dia connect lah TV dia dengan handphone dia untuk dia tengok live stream Solos, yang famous live stream dekat FB tu kan. So ceritanya punya panjang lebar, introduction tadi tu, ceritanya dekat sini guys. Selepas dia berehat kan, tutup lampu apa semua, memang 50-50 dah lah nak tidur tu kan. Tiba-tiba dia terdengar bunyi air pipe terbuka tau. Terbuka macam bunyi tik 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 tik, air menitis. Dia tutup balik. Lepas tu terbuka, air deras, tutup balik. Lepas tu dia dah pelik lah sebab bunyi tu kuat, agak kuat. Jadi dia cuba fikir positif. Oh, bilik sebelah kot tengah mandi kan. Sebab Aiman memang ingat sangat-sangat sebelum dia keluar daripada toilet tu, dia dah matikan dah air pipe tu tau. Tiba-tiba berbunyi lagi. Macam lama betul orang sebelah ni mandi kan. Jadi macam 2-3 kali Aiman ni fikir nak check ke tak, nak tengok ke tak. Mungkin waktu aku ambil wuduk tadi lupa nak tutup ketat-ketat. So dia pun bangun, dia check and then memang betul. Sebenarnya air pipe yang terbuka tu datang daripada bilik air dia. Tapi waktu dia dah sampai, dia tengok tu, fikiran dia, oh betul lah aku tak tutup rapat-rapat pipe tadi. So dia pun tutup lah air pipe tu dengan rapat. So dia pun pergilah ke tempat tidur dia balik. Dan time ni suhu badan dia sejuk sangat-sangat. Dia turunkan suhu aircon tu sampai 28 darjah Celsius tau. Tak sampai 10 minit, tiba-tiba dekat dalam toilet dia tu terbuka. Time Aiman dah start pelik tau. Ish, datang dari mana pula bunyi air pipe ni? Sebab bunyi tu sama macam awal-awal dia terdengar tadi tu. Tapi dia dah tutup tadi. Dan time tu jugalah dia teringat yang bilik dia ni sebenarnya bilik paling hujung dan tak ada pun bilik sebelah. Bilik sebelah memang tak wujud lah. Tak ada bilik pun kat sebelah. So time tu fikiran Aiman ni dah macam-macam dah dalam otak dia, benda-benda negatif kan yang menakutkan dia. Dia terus capai selimut dan tutup sampai ke kepala dia. Dan pada waktu tu juga dia dengar bunyi dengusan yang kuat. Seolah-olah benda tu macam suara orang marah. Suara tu betul-betul dekat tau dengan dia. Seolah-olah benda tu ada dalam bilik dia. So waktu tu dia dah malas sebab dia tengah penat kan. Dia dah malas nak layan. Dia buka selimut tu nak tengok.
apa benda yang kacau aku ni macam tu kan. Dan waktu dia selak je selimut tu, benda tu menampakkan diri dia dekat Aiman. Benda tu betul-betul berdiri tegak dekat depan toilet tu. Which is toilet tu jelah satu-satunya lampu yang dia buka kan. Benda tu munculkan diri dekat situ guys. Wih, meremang pula baru rumah aku bercerita dalam kemah macam ni. Dan waktu tu Aiman kata sosok dia tu hitam. Macam dia tak nampak solid manusia tau. Tapi mata dia tu semua warna putih. Semua ni warna putih. And suara dengusan tu semakin kuat. Macam kawan cakap tadi lah, seolah-olah benda tu macam marah dengan dia. So time tu dia dah menggigil satu badan. Makhluk tu memang berdiri tegak je depan dia. Dan Aiman ni cuba untuk capai remote TV tau. Dia nak buka TV dan dia nak pasang suara TV tu kuat-kuat. And waktu tu Aiman takut nak alihkan pandangan ke tempat lain tau. Sebab dia risau kalau dia pusing ke sini, nanti posisi benda makhluk tu ke sini pula. Macam selalu kita tengok dalam filem TV itulah kan. So dia slow baring, tarik selimut, pop, terus serubung sampai ke kepala. And badan memang sejuk macam duduk dalam salji tau. So dia pejam mata, lama-lama tu dia tertidur. Dia tak sedar pun dia tertidur. Esok paginya dia terus keluar tau. Terus keluar daripada hotel tu. Tunang dia call, cakap lah dah siap-siap ni nak keluar. So waktu dia jumpa tunang dia tu, dia tak cakap banyak lah. Dia cuma cakap, malam tadi saya kena ganggu. Lepas tu tunang dia tu pun suruh lah dia cerita apa yang berlaku kan. Lepas tu dia cerita-cerita. And then Aiman kata, sebab tu lah hotel ni murah. Deposit pun RM20 je. Rupanya berhantu. So petang tu Aiman pun nak balik dah. Dia check out lah dulu dekat hotel murah tu. So waktu nak pergi check out tu guys, dia cakap dengan pekerja dekat hotel tu. Pekerja kat hotel tu berbangsa India. Dia cakap, you kerja dekat sini dah lama ke? Lepas tu pekerja India tu kata, tak lama, baru 6 bulan kerja kat sini. Lepas tu dia tanya lagi, kerja sini okey ke? Tak ada apa-apa yang pelik ke berlaku? Tiba-tiba pekerja India tu terus diam. Dia pandang tajam tau dekat mata Aiman ni. And dia tak jawab langsung pertanyaan tu. Dan time ni Aiman dah mula risau. Dia pun diam, ambil balik deposit tu. Lepas tu belah. So dia pun baliklah ke rumah dia macam biasa. By the way, Aiman ni dia duduk menyewa dengan rumah kawan dia. Tapi dalam rumah kawan-kawan dia tu, diorang kerja lain-lain lah. So sampai dia dekat rumah sewa dia tu, kawan dia tak ada cerita apa-apa pun dekat kawan-kawan dia. Dan time ni kawan dia kerja malam. So bila kawan dia kerja malam, biasanya memang Aiman ni tinggal seorang-seorang lah dekat rumah sewa tu. And Aiman ingatkan benda gangguan ni berakhir dekat hotel tu je. Rupa-rupanya sampai ke rumah sewa dia ni, kemungkinan benda tu ikut dia. So start malam tu lah, setiap kali Aiman nak tidur, dia diganggu tau. Kadang-kadang dia teringat-ingat benda makhluk yang dia ternampak dekat dalam hotel tu. Lepas tu dia mula dengar bisikan-bisikan yang suruh dia turun ke bawah tingkat 1. Which is dia tak tahu kenapa sampai sekarang. And benda tu akan ganggu Aiman setiap kali Aiman nak tidur tau. So bila benda ni berlarutan, setiap hari dia susah nak tidur. Kalau dia tidur pun 2-3 jam je sehari. Sampailah satu hari ni dia pergi berjumpa doktor untuk selesaikan masalah dia ni. Sampai doktor tu suruh dia pergi counselling guys. Sebanyakkan masalah insomnia yang benda-benda macam tu lah. Doktor tu suruh pergi jumpa counselling sebab doktor tu kata benda ni, kes macam ni pernah terjadi dekat pasien saya. Last, pasien saya tu ambil keputusan bunuh diri sebab dia mengalami depression melampau. Jadi saya tak nak awak jadi macam tu. Saya suggestkan awak pergi counselling. And start daripada tu kan, fikiran dia mula bercelaru tau. And apa yang dia fikirkan semua ni sebab gangguan-gangguan daripada hotel murah tu. So dia pun pergilah buat appointment dengan counselling apa semua. Dalam 2 hari lah dia pergi counselling tu. Lepas tu dia mulalah start cerita, buka cerita dengan kawan-kawan dia punya housemate dia tu lah. Dan housemate dia tu dah fikir semacam tau. Weh, kau kena pergi jumpa berubat ni dengan ustaz. Sebab benda ni bukan masalah kau. Kau ni diganggu. Masuk kawan dia tu macam Aiman ni bukanlah tak boleh tidur sebab stres dengan life dia yang mungkin dia ada masalah family ke, masalah kewangan ke, masalah hidup tu lah kan. Sebab Aiman pun kata dia bukan depresi sebab masalah hidup dia, tapi sebab gangguan start daripada hotel yang dia check in tu. Lepas tu kawan dia cakap memang kawan dia perasan sejak-sejak ni Aiman macam tak bercakap tau.
kurang bercakap. And banyak hari dia tak pergi kerja. Sampai ke satu masa tu Aiman hampir nak dibuang kerja tau. Bila benda-benda macam ni kita kata diganggu apa semua kan, siapa je nak percaya, lagi-lagi bos kita, majikan kita kan. So bila Aiman cakap macam tu dekat bos dia kata, kau ni alasan, kau malas nak kerja ni. So disebabkan itulah salah satu faktor kot yang benda ni jadi lebih teruk dan teruk. And Alhamdulillah satu hari ni dia dapat jumpa dengan seorang ustaz yang nak ubatkan dia. And bila sampai dekat tempat perubatan tu kan, ustaz tu baca je satu ayat ni, automatik badan dia terus panas tau. Tiba-tiba dia pengsan. Aiman kata dia rasa macam dia tidur, padahal sebenarnya time tu dia pengsan dan dia dirasuk. So apa yang terjadi selepas ini diceritakan oleh kawan dia. Kawan dia kata time tu benda tu suka dekat Aiman, dia nak berkawan dengan Aiman. So ustaz tu cakap, kau nak keluar cara baik atau cara paksa? Lepas tu ustaz tu kata, kalau paksa kau akan mati. Lepas tu benda yang dalam badan Aiman yang rasuk Aiman tu gelak tau. Dia gelak besar weh. Dan kawan Aiman kata time tu Aiman macam orang dah tak betul dah. Tarik rambut kuat-kuat, gelak sana sekejap, gelak sekejap, nangis. Lepas tu ustaz pun ambil keputusan untuk keluarkan benda dalam badan Aiman ni secara paksa. So bila paksa, benda tu sakit. So adalah ustaz tu baca ayat apa semua, sampaikan hidung Aiman ni berdarah waktu tu guys. Keluar darah melilih. Sampai Aiman tersedar dari pengsan. Dan tu dia rasa lemah sangat-sangat. Dan sejak daripada tu, akhirnya Aiman dapat tidur. Sampai 2 hari dia tidur. Maksudnya tak adalah 2 hari tidur tu tak terjaga langsung. Maksudnya dia tidur tu berjam-jam lah, lama gak lah. Sampai 2 hari tu, lepas tu baru dia rasa fresh balik. And Aiman kata sampai sekarang aku tak akan pergi ke hotel tu lagi. Dan ni merupakan salah satu pengalaman yang dia tak dapat lupakan. And dia kata ustaz tu ada pesan, kalau ada apa-apa berlaku, jangan buat-buat berani macam kita ni dah hebat. Apa-apa pun, tetap baca ayat-ayat suci Al-Quran. So itulah dia kisah seram yang berlaku dekat hotel yang harganya murah. Tapi murah-murah macam murah-murah kita jimat kos tu pun rupanya ada sebab dia murah kot. Wallahualam. So kalau ada di antara korang yang pernah mengalami kisah-kisah seram dan mungkin korang nak sampaikan pengajarannya, atau korang hanya nak atau korang hanya rasa nak berkongsi cerita kisah seramnya dengan kita orang, korang boleh emailkan kisah seram dekat kamarinahasin29@gmail.com. Dekat DM Instagram tu dah terlalu penuh and Kama ambil masa untuk baca balik semua. So lagi cepat kalau korang hantar dekat email lah, okay? And thank you juga kepada Aiman, bukan nama sebenar, sebab sudi berkongsi kisah seram dengan kita semua. So sampai di sini sajalah video kita hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any videos that I post. See you in my next video.